So, okey. Baik. So, kita akan lihat berkaitan unit yang ketiga iaitu bahasa Melayu warisan kita. Okey. So, bahasa Melayu warisan kita. Baik. Kenapa? Untuk pengetahuan kamu, kenapa dipanggil bahasa Melayu? Tidak dipanggil bahasa Malaysia? Kerana sebab apa? Malaysia ada pelbagai bangsa. Malay dengan Siap. Malay tu kalau tengok dekat ni ada Malay cuma yang yang A dia kata PM tu dia E dan ditambah U dekat. Baik. Bahasa Melayu ni, untuk pengetahuan kamu, bahasa Melayu ini adalah bahasa yang telah digunakan sejak beratus tahun lagi, beribu tahun dulu lagi, dan dia merujuk kepada orang-orang Melayu yang menggunakan bahasa Melayu. Dan orang Melayu bukan sahaja berada di Malaysia, tetapi orang Melayu ni yang menggunakan bahasa Melayu terdapat di Indonesia, terdapat di Thailand, terdapat di kawasan Papua New Guinea. Dan Brunei, Filipina, Singapura. Jadi semua orang itu adalah orang-orang Melayu guna bahasa Melayu. Sebab itu kita tak guna bahasa Malaysia, sebab bahasa Malaysia ialah bahasa untuk negara Malaysia. So bahasa Melayu untuk pada orang zaman dahulu, orang-orang Melayu yang tinggal di kawasan ini. Tetapi sekarang bahasa Melayu boleh digunakan di seluruh kawasan. Terdapat juga di kawasan Afrika yang mana orang-orang sana juga menggunakan bahasa Melayu. Ada. Jadi kita nak pelajari apakah kepentingan bahasa Melayu. Jadi kalau kita lihat, kita boleh rujuk kepada buku dan kepada para pelajar yang lain, boleh kalau tak ada buku boleh tengok nota dan juga tengok apa yang cikgu telah sharekan di sini. So Zufar, tolong letak benda tu dan kita fokus pada sini Zufar, kita nak mula. Tolong letak benda tu. Baik. So kita lihat bahasa Melayu warisan kita. So bahasa Melayu perlu dipelajari bagi memberikan pemahaman berkenaan dengan sejarah dan peranannya dalam kehidupan masyarakat pada masa dahulu dan kini. Jadi kita kena belajar untuk kita faham berkenaan dengan sejarah dan fungsi-fungsi dia. So pelbagai usaha dan langkah telah dilakukan bagi mengekalkan warisan negara kita ini. So ini unit ini ataupun bab ini akan membincangkan susur galur, maknanya asal usul bahasa Melayu, kemudian wilayah ataupun kawasan-kawasan orang-orang yang bercakap dalam bahasa Melayu serta menjelaskan apakah fungsi bahasa Melayu pada masa dahulu dan pada masa kini. Kita nak tengok fungsi-fungsi dia. So kalau kita lihat, nampak tak? Dalam buku ini, kalau kita lihat cerita ini penggunaan bahasa Melayu dia agak berbeza. Nampak tak? Kalau cikgu baca masa ia tidur, datang beberapa ekor burung tempua ke sarangnya. Dan burung tempua itu nampak Yusuf sedang tidur. Ia pun berbunyi di atas pokok itu. Mendengar bising itu, Yusuf pun terjaga. Yusuf mendongak ke atas, dilihatnya ada banyak burung-burung tempur. Baik, nampak tak perbezaan ejaan? Masa ia tidur. Masa ia tidur. Ejaan tidur. Datang beberapa burung pun. Burung tempur ke sarangnya. Dan burung tempua itu nampak Yusuf sedang tidur. Ia pun berbunyi di atas pokok itu. Mendengar bising itu, Yusuf pun terjaga. Yusuf mendengak ke atas. Dilihatnya ada banyak burung-burung tempua. Dan kalau untuk pengetahuan kamu, kenapa ejaan dia berbeza? Nanti cikgu cerita. Kenapa ejaan dia berbeza? Dan kalau kita lihat sebab bahasa dulu. Tak. Sebab kalau kita lihat Yusuf perhatikan burung-burung itu, ia lihat ada seekor. Nampak tak? Seekor.
yang menjadi ketuanya burung-burung tempua yang lain mengikut perintah. Ketuanya itu burung-burung itu mengambil daun-daun lalang untuk membetulkan sarang masing-masing. Baik. Ini apa? Ini adalah ejaan lama. Ya, bahasa Melayu yang digunakan dalam buku Burung Tempua dengan Budak Malas. Okey. Baik. So kalau kita lihat kenapa ejaan dia begitu? Baik, kerana ejaan ini dipanggil, ini tulisan apa sebenarnya? Siapa tahu? Tulisan Melayu. No. Entah apa benda. Bukan tulisan Melayu. Ini tulisan apa? Tulisan Jawi. No, ianya adalah tulisan Rumi. Tulisan Rumi. Ini tulisan Rumi. Dan tulisan ini bahasa Melayu sebenarnya pada awalnya dia ditulis dalam bahasa Jawi. Dalam bahasa Jawi. Contohnya kalau kita lihat ejaan dia, okey, kalau masa ia tidur, ejaan dia macam mana? Okey, masa. Okey. Ia. Betul? Masa ia tidur, tayadal. Okey, tayadal wawra, betul? Betul. Masa ia tidur. So, ejaan waw ini menjadi o. Tidur, masa ia tidur. Datang beberapa ekor burung. So, berwarna burung. Begitu. So, burung. Tempua kesarannya. Jadi ejaan ini ditukar kepada Rumi. Jadi ejaan tu ejaan mengikut sebutan. Kan? Ejaan ikut sebutan. Ikut sebutan macam mana? Kita memang eja burung. Eja burung macam mana? B-U-R-U-N-G. B-U-R-U-N-G. Tapi kalau kamu sebut? Burung. Kamu akan sebut burung. Betul? Kamu tak sebut burung. Kita asyik burung. Macam ejaan S-A-Y-A. Sebutannya? Saya. Tapi bila kamu bercakap jadi apa? Saya. Nampak tak? Perbezaan. Kamu tak cakap saya suka makan. Tak. Kamu akan cakap saya suka makan. Betul tak? Makan. Jadi orang dulu dia tulis mengikut sebutan. Saya suka burung. B-U-R-O-N-G, burung. Jadi itulah perbezaan tulisan Jawi dengan tulisan Rumi. Jadi dia eja mengikut bunyi tulisan Jawi. Jadi ini tulisan lama. Ya, tulisan dengan perkataan-perkataan lama. Ejaan lama. So sekarang ni yang kamu guna sekarang ni adalah ejaan-ejaan baru. Baik. Kita tengok, susur galur bahasa Melayu. Sebenarnya bahasa Melayu ni, apa kata kita gunakan bahasa Melayu yang sebenar, nak tak? Begini caranya. Susur galur bahasa Melayu. Bahasa ialah alat perhubungan manusia. Bahasa Melayu berasal daripada filum yang disebut Austric. Daripada filum ini lahirnya rumpun Astronesia. Bahasa Melayu merupakan antara ribuan bahasa yang berbeza dan dipertuturkan di alam Melayu. Ya, dan bahasa Melayu yang terkenal di dunia bersifat terbuka dan mudah menerima unsur luar, menjadikannya sebagai bahasa yang terus berkembang. Bagaimana? Adakah anda semua boleh bercakap seperti mana yang cikgu baca? Tidak. Mengapa? Jadi orang Indonesia pula. Tidak. Inilah sebenarnya sebutan yang betul. Ini sebutan yang betul. Kan? Jadi selama ini kita menggunakan sebutan bahasa yang salah. Betul tak? Jadi
Inilah. Betul. Betul. Ya, betul. Betul. Jadi kalau kita lihat sebenarnya daripada filum. Filum itu apa cikgu? Baik. Filum Kelompok itu bahasa. ialah kelompok Kelompok bahasa. bahasa. Yang berusia 5,000 tahun ke atas. Jadi bila rumpun itu adalah kelompok bahasa berusia 2,500 hingga 5,000 tahun ke atas. Dan sekarang ia menjadi bahasa Melayu. So kalau kita lihat, inilah dia kawasan-kawasan yang menggunakan bahasa Melayu. Ya, termasuk juga Vietnam, termasuk Brunei guna ya? Ya, Brunei, Borneo, Jawa, Sumatera, Semenanjung Tanah Melayu, juga di Thailand. Semua ini menggunakan bahasa Melayu. Jadi memang kawasan yang luas menggunakan bahasa Melayu. Dan bagaimana bahasa Melayu ini berkembang? Macam mana orang Vietnam pun boleh berbahasa Melayu? Bagaimana orang Brunei pun boleh bahasa Melayu? Nanti kita tengok. Jadi selepas ini, kamu semua kalau nak berbicara sama cikgu, nak bercakap dengan cikgu, kena bercakap seperti cikgu juga. Boleh Hakam? Boleh Farhan Rifki? No. Boleh. No bukan bahasa Melayu. No bukan bahasa Melayu. Okay. Bahasa Inggeris. Yeah. Entah apa benda bahasa. Apa benda bahasa? Apalah kau ni. Belajar ya. Boleh. Bolah kot. Apa dah bolah? Boleh. Apa dah bolah? Okey. Baik. Kita lihat. Bahasa Melayu. Sebagai warisan negara harus dikekalkan kerana mencerminkan identiti sebuah negara bangsa. Macam kita lah. Okey, kamu tahu apakah kegunaan bahasa? Apa kegunaan bahasa? Obviously untuk berkomunikasi. Untuk berkomunikasi dan bertutur. Ya, berkomunikasi dan Menggunakan bertutur. dalam perhubungan. Ya, seandainya kamu semua kita belajar sejarah, tetapi cikgu guna bahasa Inggeris, mesti kamu akan tak kan? Kamu akan jadi communication itu tidak berlaku. Komunikasi mesti apa yang cikgu bagi tahu kamu faham dan kamu bagi tahu cikgu pun kamu faham. So bahasa komunikasi dan bahasa perpaduan. Okay. Apa yang tak faham maknanya bahasa komunikasi untuk menyampaikan maklumat, memberi kefahaman. Jadi itu kegunaan bahasa. So kalau kita lihat, bahasa Melayu sebagai warisan, tak faham bahasa Inggeris, Tamadun sesuatu negara biasanya dapat dilihat pada warisan seni budaya. Kalau kita lihat warisan ini, warisan negara juga perlu dikekalkan. Kita lihat bahasa Melayu. Ini syair. Syair bahasa Melayu. Bahasa Melayu warisan negara. Tamadun tu apa? Bagus soalan itu. Tamadun sesuatu negara biasanya dapat dilihat pada warisan seni budaya. Baik, apa itu tamadun cikgu? Baik, bagus soalan tu. Baik, tamadun ini adalah kemajuan yang telah dialami oleh sesebuah negara. Kemajuan. Tahu tak kemajuan? Contoh macam negara kita sekarang ni. Negara kita maju tak? Negara kita maju. Jadi bila negara kita maju, bermakna negara kita sekarang ini sudah bertamadun. Maknanya sudah mencapai kemajuan. Itulah dia tamadun. Jadi kalau kita lihat tamadun ini, tamadun sesuatu negara, maknanya kemajuan sesuatu negara. Biasanya dapat dilihat pada warisan seni budaya. Contohnya macam bahasa Melayu. Bahasa Melayu ada banyak jenis. Ada pantun, ada gurindam, ada syair, ada sajak. Jadi contohnya macam ni, syair bahasa Melayu, warisan negara. Siapa tahu macam mana nak baca syair?
Dia kena cakap pantun nyanyi. Tapi bukan teknik macam bukan kebanyakan cakap pantun. Macam Ah, tempat pantun. tak. Dia pantun dia ada pembayang, kemudian ada maksud. Yang ini dia bukan pembayang. Jadi Bahasa Melayu. okey, lagi Dina. Bahasa Melayu. Sanjungan kita. Bisa cemarkan keindahan. Itu lagu tu. Itu lagu tu. Gunakanlah dengan Bahasa Melayu bijaksana, sanjungan santun bahasa sama dijaga. Tanya Mak Limau. Aduh, yai. Okey, baik. Dia bapak semangat. Okey, kalau macam tu, okey, ya masing-masing dah confused. Macam mana? Okey, dia macam ni. Korang dengar betul-betul ya? Bahasa Melayu sanjungan kita, usah cemarkan keindahannya. Macam tu. Gunakanlah dengan bijaksana, santun bahasa sama dijaga. Begitu. Sedap suara cikgu. Tak ada. Okey. Dia begitu. Okey. Out of 10. Okey, baik. Tun Sri Masuri ya. Okey. So dia guna macam tu. Jadi dia ada dia punya bentuk lagu dia. So itu syair. Bahasa Melayu sanjungan kita, usah cemarkan keindahannya, gunakanlah dengan bijaksana, santun bahasa. Apa itu santun? Maknanya sopan santun. Puisi Melayu tiada kurangnya jadi penyeri hari bahagia. Kita alunkan warisan budaya, lambang kebanggaan kita semua. Jadi dia kata apa? Cintailah bahasa kita. Bahasa Melayu warisan bangsa. Usahlah malu menuturkannya. Martabatkan bahasa setiap masa. Dan bahasa Melayu warisan kita, ayo semua menuturkannya. Bahasa juga menyatukan kita, aman negara tiada sengketa. Maknanya, dia kata apa? Kita yang paling penting jangan malu cakap bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa ini akan menyebabkan cikgu faham apa Hakam faham apa cikgu cerita, Farhan tahu apa yang cikgu cerita, cikgu boleh cerita kepada Syavin faham apa yang cikgu cerita. Jadi kita sama-sama dapat faham dan sama-sama bersama. Sama-sama bersatu. Ya, sama-sama bersatu. Ya, jadi kita saling memahami. Cerita apa, Aaron? Tiba-tiba kau cerita apa? Tak ada orang bercerita pun sebenarnya ni. Yang tadi tu syair je. Itu bentuk syair. Okey. Jadi kita perlu menyedarkan diri kita bahawa bahasa Melayu adalah warisan negara yang ayo semua menuturkannya. Ya. Ayo semua menuturkannya. Itu paling penting tentang bahasa Melayu. Okey. Jadi ayu. Dia bukan ayu, dia ayuh. Ayuh semua. Jadi itu paling penting. Paling penting. Baik. Jadi anda bangga tak anda boleh bertutur dalam bahasa Melayu? Kita dua bahasa je. Kita ada bangga, betul tak? Bangga gila. Kita bangga ada bahasa Melayu. Tapi kamu semua untung. Kamu boleh cakap bahasa Melayu. Kamu boleh cakap bahasa Inggeris. Kamu boleh juga bercakap dalam dalam bahasa Arab. Dan juga ada yang boleh cakap bahasa Cina. Dan ada juga boleh cakap bahasa Tamil. Dan sebagainya. Ya, bahasa Tamil. Macam cikgu boleh cakap bahasa. Ya, macam-macam. Orang cakap bahasa British. Yang English British. Untuk pengetahuan kamu, Hang Tuah sebenarnya Hang Tuah menguasai 7 bahasa. Dia boleh cakap dalam 7 bahasa. Ya, jadi hebat. Hebat. Dia ada bahasa Tamil, bahasa Cina, kemudian bahasa Inggeris, kemudian banyak lagi. Jadi,
Itu yang kita nak. Tetapi dia tetap menggunakan bahasa Melayu. Jadi cikgu harap kamu semua cakap bahasa Kedah. Bahasa Kedah. Cikgu, saya cabar cikgu. Alah, bahasa Kedah pun susah. Bukan susah pun bahasa Kedah. Kedah. Okey, baik. Kedah. Okey. So, tak susah pun. Kan? Jadi tak susah. Okey. Baik. So, kita dah tahu kepentingan bahasa dan bahasa Melayu. Okey. Kat mana bahasa Melayu ini digunakan dalam dunia, cikgu? Okey. Kalau kita lihat taburan wilayah penutur bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni menjadi khazanah yang diwarisi dan terkenal sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Dan penggunaan bahasa Melayu tersebar ke seluruh dunia dan digunakan sebagai bahasa lingua franca. Lingua franca ni maksudnya bahasa untuk perdagangan. So, peta di bawah ini menunjukkan antara taburan wilayah penutur bahasa Melayu di dunia. Kita tengok Okey, bukan sahaja di Malaysia rupanya. Rupanya ada di mana? Malaysia, Selatan Thailand, Kemboja, Vietnam, Indonesia, Singapura, Taiwan, Filipina, Brunei Darussalam, Sri Lanka, Indonesia, Singapura, Madagascar, Pulau Kokos, Arab Saudi, Pulau Afrika Christmas, Selatan, Madagaskar, Afrika Selatan dan Arab Saudi. Maknanya bahasa Melayu ni memang ramai menggunakannya. Sebab bahasa Melayu ni antara bahasa yang sebenarnya bahasa yang logik. Logik tak bahasa Melayu? Logik tak bahasa Melayu? Logik. Sebab apa tahu? Contoh cikgu bagi tahu Contoh kalau bahasa Melayu, kalau kita tulis macam mana eja buku? B-U-K-U-K. Buku. Betul? Tapi kalau dalam bahasa Inggeris, dia tulis B-O-O-K. Kan? Sebenarnya kalau ejaan betul apa? Book. Dia book kan? Tu maksudnya dia bunyi U. Tapi kenapa mesti B-O-O-K? Kan tulis B-U-K je cukup. Sebab orang Inggeris suka short form. Short form di buku. Jadi senang. So logik. Yang ini macam tak logik aja. Kan macam tak logik saja kan. Kalau ejaan sekolah, contoh sekolah kan. Kalau kita tengok ejaan sekolah, S-E-K-O-O-L-A-H lah, sekolah. Tapi kalau bahasa Inggeris S-C-H-O-O-L, itu bukan school, itu school. Kan? Kita tu ada pendek. Gimana? Si dengan bunyi. Tapi dalam perkataan ni pula dia bunyi betul? kenapa dia tak ganti dengan K atau C saja? Betul? Kenapa guna CH? Betul. Jadi English kenapa? jadi kesimpulannya bahawa bahasa Melayu lebih baik, lebih logik daripada bahasa lain. Senang nak eja. Kan? Perkataan ya dalam bahasa Inggeris pun dia bunyi Y-A-T. Bukan Y-A-C-H-T. Nampak tak? Jadi sepatutnya apa? Kita berbangga sebab bahasa kita senang nak dipelajari. Senang sebenarnya. Jadi itu memudahkan kita untuk faham. Itu paling penting. Baik. Sebelum itu kita tengok di sini ada seorang. Ni cerita ni ada orang lelaki ni nampak tak dia tulis macam mana ni? Okay, Francois Valentin. Kalau kita lihat seorang penulis Belanda telah merekodkan bahawa bahasa mereka iaitu bahasa Melayu. Dia ni pernah datang ke tanah Melayu tahu. Dia kata apa? Bahasa Melayu bukan sahaja dituturkan di daerah pinggir laut tetapi juga digunakan di seluruh kepulauan Melayu dan di negeri-negeri sebelah timur. Jadi kalau kita lihat sebagai satu bahasa yang difahami di mana sahaja oleh setiap orang.
So tidak ubah seperti bahasa Perancis atau Latin di Eropah atau sebagai bahasa lingua franca di Itali. Bahasa itu bukan sahaja dimengerti di Parsi, bahkan lebih jauh daripada itu, dan di sebelah timurnya sehingga ke Kepulauan Filipina. Dan jika sekiranya awak tidak mengetahui bahasa ini, awak dianggap sebagai seorang yang tidak terpelajar di timur. Ouch. Maknanya kalau kamu tak tahu bahasa Melayu pada waktu itu ya, maka anda adalah seorang yang tidak terpelajar. Nampak macam tu sekali. Baik. Itu di kawasan termasuk New Zealand New Zealand dan juga Pulau Easter. So ini adalah kita katakan sebagai taburan bahasa, iaitu taburan bahasa Melayu yang terdapat okey di Malaysia. So maksudnya apa? Maksudnya kita kena kuasai bahasa Melayu. Baik. Kita tengok. Okey, satu yang cikgu sajalah cikgu nak bagi tahu. Ni ada cikgu pause dulu.